Ini bab keharusan mentafsirkan Taurat dan kitab-kitab Allah dengan bahasa Arab dan selainnya. Kerana firman Allah, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakanlah, bawakan Taurat dan bacalah Taurat itu, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan bin Harb menceritakan kepadaku bahawa Herakl memanggil penterjemahnya ataupun juru terjemah, juru bahasa. Thumma da'a, kemudian dia minta kitab ataupun surat Nabi SAW. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillahi wa Rasulih, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakl. Dan ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada suatu ajaran yang sama di antara kami dan kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka mentafsirkannya untuk orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu benarkan ahli kitab dan jangan kamu dustakan mereka. Waqulu, dan kamu katakan, amanna billah, kami beriman dengan Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu, hingga ke ayat seterusnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya dibawakan ke hadapan Nabi SAW seorang lelaki dan seorang perempuan dari kalangan Yahudi yang telah berzina. Maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang Yahudi, apakah kamu lakukan terhadap dua orang yang berzina, ataupun apakah yang akan kamu lakukan terhadap kedua-dua orang ini yang berzina ini? Yani kalau kamu nak lakukan bagaimana? Qalu, mereka kata, kami hitamkan muka kedua-duanya ataupun kami hinakan kedua-duanya. Qala, Nabi SAW bersabda, kata kepada pokok dia itu, fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kamu bawakan Taurat dan bacalah jika kamu memang benar. Mereka pun datang dan kata kepada seorang yang mereka senangi, yang mereka puas hatilah dengan dia, wahai A'war, ini dia tu buta mata sebelah, paderi dia tu ataupun pendeta dia tu, iqra, bacalah. Dia pun bacalah sehingga sampai ke suatu tempat daripada kitab tu. Dia pun letak tangan atas ayat. Qala, Nabi SAW pun kata, Nabi SAW pun kata, ataupun dalam riwayat panjang kita sudah jumpa banyak kali ni, maksud kata di sini, dia berkata tu, yakni Abdullah bin Salam, irfa' yadak, angkat tangan kau itu. Rafa'a, dia pun angkat. Rupa-rupanya di situ ada ayat rejam, dengan jelas nyata di situ. Faqala ya Muhammad, dia pun kata, hai Muhammad, sesungguhnya antara dua ayat ini ada ayat rejam. Walakinna, tetapi kami selalu duduk sembunyikannya di antara kami. Lepas tu Nabi SAW pun memerintahkan supaya kedua-duanya direjam. Maka direjamlah kedua-duanya. Kata perawi ini, siapa? Ibnu Umar, aku tengok yang laki-laki itu yujani'u alaiha al-hijarah, yakni melindungi ataupun menelungkup atas perempuan itu supaya tidak terkena batu. Perempuan itu tidak terkena batu, yakni yang orang gunakan buat rejam. Ini bab sabda Nabi SAW, orang yang mahir dengan Al-Quran ataupun orang yang mahir tentang Al-Quran itu akan bersama as-safaratil kiramil bararah.
akan bersama as-safaratil kirabil bararah, ataupun bersama as-safarah al-kirabil bararah. Satu makna as-safarah itu maknanya penulis-penulis, itu lebih terangnya, penulis-penulis yang mulia dan baik-baik. Satu lagi maknanya utusan-utusan, yakni duta-duta, jamak safir. Kalau safarah ni jamak, satu lagi safir, itu maknanya penulis, katib. Wa zayyinul Qur'an bi aswatikum, dan kamu hiaskanlah, comelkanlah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak Allah berkenan ataupun suka kepada sesuatu seperti mana Dia suka kepada seseorang Nabi yang elok suaranya membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, katanya Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Musayyab, Alqamah bin Waqqas dan Ubaidullah bin Abdullah menceritakan tentang kisah Aisyah ketika Ahlul Ifk menuduh dia, mengatakan apa yang telah mereka katakan, yang telah menuduh dia telah melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan bin Mu'attal. Wa kullun, ini kata Ibnu Syihab, wa kullun, masing-masing mereka itu, yakni Urwah, Sa'id, Alqamah dan Ubaidullah, itu menceritakan kepadaku satu bahagian daripada hadis yang panjang. Jadi semuanya tidak semua cerita semua sekali. Hak ni cerita bahagian ni, hak ni cerita bahagian ni, jadi dia gabung-gabungkan jadi cerita yang panjang. Tapi sini ringkaslah, sini hak ringkas. Qalat, Aisyah berkata, maka aku pun berbaring di atas tilamku. Pada ketika itu aku yakin bahawa aku memang suci, bersih daripada tuduhan itu, dan Allah akan membersihkan aku, melepaskan aku daripada tuduhan itu. Tetapi demi Allah, aku tidak sangka bahawa Allah akan menurunkan tentang aku ni, tentang keadaanku ni, satu wahyu yang akan dibaca, yakni wahyu berupa Quran. Itu aku tidak sukalah lagu tu. Wala sya'ni, kedudukan aku pada pandangan diriku sendiri adalah rendah, tidak layak untuk Allah menyebutkan tentang aku, tentang sesuatu perkara yang dibaca sampai bila-bila, maknanya yang dibaca sebagai Al-Quran. Dan Allah menurunkan innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum, dan seterusnya, 10 ayat semua sekali seterusnya itu adalah berkait dengan hak tadi itulah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW membaca dalam sembahyang Isya, wat-tin waz-zaitun. Tidak pernah saya dengar sesiapa pun yang lebih elok suaranya ataupun lebih elok bacaannya daripada Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW pernah bersembunyi di Mekah. Pada ketika itu Nabi SAW selalu mengangkat suaranya, yakni membaca dengan suara yang derahlah. Fa idza sami'ahu al-musyrikun, bila orang-orang musyrikun mendengar bacaan Nabi SAW itu, mereka pun sumpah maki hamun Al-Quran dan orang yang membawanya. Maka Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, jangan engkau keraskan sangat bacaan dalam sembahyangmu, dan jangan juga perlahan sangat. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala lahu anna Abu Sa'id Al-Khudri qala lahu, kata kepadanya, ini kata kepada ayah Abdurrahman bin Abdullah, yakni Abdullah itulah, Abu Sa'id kata kepada dia, inni araka tuhibbul ghanam. Di sini begitulah.
Aku tengok engkau, aku nampak engkau ni suka kambing dan suka duduk di kawasan badiah, di kawasan apa ni, padang pasir, tempat tak ada orang. Fa idza kunta fi ghanamik atau badiyatik, apabila engkau berada di antara kambing kamu ataupun di padang yang luas, fa adzanta bis salah, engkau azan untuk sembahyang, farfa' sautaka bin nida, maka angkatlah suara engkau ketika melaungkan azan itu, kerana tidak didengar, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun, sejauh suara muazzin itu tidak didengar oleh jin dan manusia dan apa-apa yang lain, melainkan semua yang tersebut tadi akan menyaksikan untuknya pada hari kiamat nanti. Abu Sa'id berkata, saya telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga kata begitu kepada dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam keadaan kepalanya berada fi hijri, dalam haribaan aku, atas paha aku, ataupun hijri dengan makna antara tulang gagah ni sampai ke bawah, mana dengan menyandarkan ke tubuh dia lah, kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berbaring, dia sedang tidur. Jadi kalau tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak kepala di atas antara tulang gagah ni dengan sampai perut ni pun boleh jadi juga. Itu suami isteri kan, boleh lah. Pada ketika saya mari kotor, babun faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah mana yang termudah daripada Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abd Al-Qari, kedua-duanya menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Urwah, bahawa mereka berdua telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, aku telah mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar bacaan dia, rupa-rupanya dia baca mengikut beberapa cara yang banyak yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar aku begitu. Hampir-hampir aku menerkamnya ketika dia bersembahyang, tetapi aku sabar sehinggalah dia selesai memberi salam, barulah aku menyentak bajunya ataupun kainnya di bahagian ni, bahagian kola baju ni, bahagian depan ni kan. Pegang gitu. Fakultu, saya pun tanya dia, siapa ajar kau baca surah ni seperti yang aku dengar tadi, kau baca tadi? Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar aku baca lagu tu. Aku pun kata, engkau bohong, kata dia. Tak betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar aku membaca surah ini tidak seperti mana yang kau baca tu. Aku pun bawa dia, heret dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun kata, sesungguhnya saya telah mendengar dia ni membaca surah Al-Furqan mengikut beberapa cara yang engkau tidak pernah mengajar aku cara bacaan begitu. Faqala arsilhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepadanya, lepaskan dia. Lepaskan dia. Bacalah hai Hisham. Hisham pun baca yang aku dengar. Dia baca tadilah seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, demikianlah ayat itu diturunkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pula, kau bacalah hai Umar. Saya pun baca mengikut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar saya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kadzalika unzilat, demikianlah ayat itu diturunkan. Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf, sesungguhnya Quran ini diturunkan mengikut 7 cara. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah mengikut ataupun apa yang termudah, ataupun mengikut apa yang termudah daripada Al-Quran itu. Baiklah, kita tengok semula. Ini ma yajuzu min tafsir at-Taurat. Ini keharusan mentafsirkan Taurat dan kitab-kitab Allah dengan bahasa Arab dan selainnya.
Kerana firman Allah, qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin. Yani harus keharusan mentafsirkan Taurat dan kitab-kitab Allah yang lain dengan bahasa Arab dan selainnya. Maknanya kita mentafsirkan, kita menterjemahkan Al-Quran ini, misal Quran ataupun kitab suci yang lain. Kalau Quran memang bahasa Arab dah, kita terjemahkan ke bahasa yang lain, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa apa-apalah kita kata. Imam Bukhari nak cerita boleh. Itu pada dasarnya boleh. Sebabnya dia faham daripada kitab Taurat. Itu kitab Taurat itu kalam Allah juga, yang Allah SWT turunkan juga kepada Nabi Musa. Boleh ditafsirkan dengan bahasa Arab. Kitab Taurat itu bukannya diturunkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani. Bila begitu, kalau nak baca dalam bahasa Ibrani itu manalah orang Arab faham. Nak suruh dia faham tu, kita terjemahlah. Kita terjemahlah dengan bahasa Arab misalnya kepada orang Arab, ataupun bahasa lain lagi. Boleh. Dia nak ceritanya boleh. Jadi kalau Taurat tu boleh diterjemahkan dan boleh ditafsirkan dalam bahasa yang bukan bahasa asal dia, begitulah juga dengan Quran ini. Imam Bukhari nak cerita situ. Jadi kalam Allah itu boleh ditafsirkan, boleh diterjemahkan. Tu dia nak ayatnya. Muka duduk bincang dia tak habis lagi ni. Berapa lama dah ni, panjang. Alah ke hujung ni kitab Tauhid ni, sinilah banyak bincangnya, iaitu tentang kalam Allah. Dia nak ceritanya Taurat itu pun kalam Allah juga, boleh ditafsirkan, boleh diterjemahkan. Bukan sekadar terjemah, tafsir boleh. Kitab-kitab Allah lain pun boleh juga, termasuklah Quran. Orang duduk tafsir, orang duduk terjemah ke dalam bahasa-bahasa lain itu, maknanya Imam Bukhari bagi jalan dah sini. Mengikut kita, ulama-ulama kita tak apa, boleh, tidak salah. Cumanya berbeza daripada kitab yang lain. Hak dulu tu Quran ini dia kena ada teks dia tu. Kena ada teks dia. Hak asal kena ada. Kalau terjemah saja, tu ramai ulama tidak kenal lah lagu tu, tak kenal. Tetapi oleh kerana Quran ini tersebar dengan meluas kan, kalau terjemah saja pun dia ayat ni ayat berapa, boleh dirujuk kepada Quran yang ada. Hak lebih baiknya kalau nak kena ada hak asal tu juga. Itu cara Quran berbeza daripada hak lain. Sebab apa? Sebab terjemahan ni dia tidak akan sama. Satu terjemahan kepada satu terjemahan yang lain dia tidak akan sama. Hak moleknya hak mari selalu hak asal tu. Dia tidak akan sama gapo-gapo pun. Apalagi kalau tersalah. Dan orang yang menterjemah tu dia boleh jadi salah, dia boleh jadi tersalah gapo-gapo pun. Satunya hak soal kena mahir terjemah itu bab lain. Kemungkinan salah tu ada bila orang yang buat terjemahan tu. Tapi kalau kitab lain tidak begitu. Al-Quran ini dia kena lebih teliti, dan selainnya. Sebab Allah SWT berfirman, ini cara Imam Bukhari faham. Bawakan kitab Taurat itu, bacalah kalau kamu memang benar. Lepas tu kalau buat mari Taurat itu hak dalam bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, hak asal tu, manalah orang Arab nak faham. Nabi SAW sendiri pun tak faham. Nabi SAW sendiri pun tak faham bahasa Ibrani, bahasa Gatugani, dia tak faham. Jadi dia suruh baca tu untuk apa? Tentulah suruh baca terjemahan dia. Ada teks asal pun dengan terjemahan dia tu lah. Yang dipakainya hak mana? Terjemahan dia. Hak dipakainya hak mana? Iaitu terjemahan dia tu lah kepada orang hak tak erti bahasa. Yang maknanya Nabi SAW pakai terjemahan dia. Pakai. Apa lagi ada orang yang memang erti, seperti Abdullah bin Salam tu ada dekat tu.
Dia tu maknanya berpihak kepada orang Islam, duduk alik orang Islam. Dia lah yang kata buai tangan tu, akak tangan tu, baca hak tu. Baca hak tu bila terjemah tu, tubiklah hukum rejam tu. Tubiklah hukum rejam tu. Asli tu Imam Bukhari fahamnya, iaitu boleh terjemah. Hak boleh terjemah ni orang. Terjemah kitab tu hak sudah dalam bahasa orang. Kan? Kitab tu pun bahasa manusia juga. Ibrani kau bahasa Arab, kau bahasa orang Arab lah. Kalau Arab Quran tu terjemah ke dalam bahasa Melayu, bahasa orang juga. Imam Bukhari nak pergi lebih jauh lagi sini. Dia bukan pergi sekat tu. Terjemah daripada kitab Taurat bahasa Ibrani ke Arab, ataupun kita terjemah Quran daripada bahasa Arab ke Melayu. Sekat tu saja. Dia tidak pergi sekat tu Imam Bukhari ni. Dia nak ayat kalam Allah hak sebenar. Kalam Allah hak sebenar. Macam mana? Macam mana? Pak Jibril waktu mari tu dalam rupa Quran gini lah, dalam rupa Quran yang ada ni. Waktu Jibril waktu mari. Jadi dia nak cerita je. Sebab tu kita kata Imam Bukhari ni dalam masalah akidah ni, kadang-kadang kita nampak dia serupa dengan Asy'ariyah. Kadang-kadang kita nampak dia serupa dengan Salaf, tak serupa dengan Asy'ariyah. Kita nampak. Di sini dia lebih terbuka Imam Bukhari ni, kita nampak dalam masalah ni. Sebab dia nak ceritanya Allah SWT tu kalam, orang panggil dalam istilah Asy'ariyah, Maturidiyah, Putimah ni kalam nafsi. Itu kalam dia sendiri tahu. Kalam nafsi dia tu, orang panggil kalam nafsi. Tubik untuk orang yang reti bahasa Ibrani, dia mari dalam bahasa Ibrani. Apa diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengikut hak utama dia, hak mula-mulanya orang Arab, mari dalam bahasa Arab. Hak kalam Allah sebenar tu macam-macam gitu ke? Hak sebenar. Dia kata kalam Allah SWT ni satu. Kalau kita kata hak ni kalam Allah betul-betul lah, bahasa Ibrani itu kalam dia. Itulah kalam nafsi dia. Bermakna menyerupai makhluk pula. Itu bahasa manusia boleh sebut tu. Ada huruf. Gapo semua tu. Imam Bukhari nak ceritanya, Allah SWT suruh Jibril buat mari dalam bentuk tu. Kalau kita nak katalah ini sebagai terjemahan daripada kalam nafsi dia, dia kenal hak tu, dia setuju hak tu, dia restu hak tu, lagu tu lah. Dengan sah Jibril tu buat mari kepada Nabi SAW pun ada jalan dia juga, kalau kita nak kata gitu. Dan kita boleh pakai juga sebagai sesuatu yang sah. Seperti mana kalau dalam dunia ni hak Taurat tu hak asal dalam bahasa Ibrani, bila mari hak Arab kita boleh pakai hak tu. Begitu juga kalam nafsi Allah SWT tu tidak serupa dengan makhluk, tetapi bila dia mari hak kita boleh faham, kita boleh pakai dah hak tu. Itu Imam Bukhari nak cerita. Sebab apa? Hak tu disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa bahasa sekalipun. Dalam apa bahasa sekalipun hak asal dia turunkan kitab suci tu. Kalau Taurat dalam bahasa Ibrani, kalau Injil dalam bahasa Syriani umpamanya. Hak tu hak Allah SWT kenal dah. Allah SWT restu dah, sah dah. Kita tak boleh nak kata terjemahan ni. Kalau kita nak kata terjemahan lah, tak betul, tak boleh. Kalau manusia boleh lah tak betul, boleh dia tak betul. Tapi kalau Allah SWT dia sudah restui dah, dia sudah kenal dah, dia sudah sah dah, lagu tu lah. Kalau dalam bahasa manusia nak ayat hak dia kata tu, maka kita boleh terima. Tu dia nak ayat. Imam Bukhari nak pergi situ. Dia bukan pergi sekat kitab tu saja je. Mungkin dia nak cerita tentang kalam Allah. Ibnu Abbas kata, Abu Sufyan cerita ke dia, hadis ni hak panjang, kita sudah jumpa dah beberapa kali dah, di awal Bukhari sudah ada dah. Heraklu bila Nabi SAW hantar surat ke dia, Nabi hantar surat tu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab tentunya. Nabi tulis bahasa Arab, dia tulis dalam bahasa Arab, dia suruh sahabat dia tulis dalam bahasa Arab. Lepas tu bila sampai kepada Heraklu, Kaisar itu, dia pun panggil, minta surat tadi. Dia panggil juru bahasa dia. Juru bahasa. Dan dikira sah hak juru bahasa.
Sebab apa? Hak rasmi dia kena cari hak paling pandai lah. Walaupun ada kemungkinan silap tu, tapi hak paling pandai lah bahasa tu, dan dia kira boleh pakai. Kalau Nabi SAW kira nak kira surat pada orang lain ni tak boleh kecuali dengan bahasa dia, Nabi kira dah lah suruh Abdullah bin Salam kau siapa kau tulis lalu dalam bahasa dia. Tapi tidak gitu, dia tulis dalam bahasa Arab. Dia panggil lah juru bahasa dia, dia pun baca. Dia baca tu gini-gini. Hak panjang lagi dulu kita sudah jumpa dah. Maknanya daripada bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Syriani kau. Misalnya hak dia pakai itu bahasa pada masa tu, Nabi SAW kira boleh lagu tu. Ini maknanya terjemah tu boleh dipakai. Boleh dipakai. Ambil kira semua dalam dunia ni terima. Kalau tidak macam mana kita nak faham? Maksud kita kan kita boleh bahasa semua bahasa dalam dunia ni. Nabi SAW pun tak boleh. Tak boleh kira syekh. Imam 12 dia tu boleh bahasa semua bahasa dalam dunia ni boleh. Tak kira dia waktu tu. Mungkin dia anggap lebih daripada Nabi Imam tu. Boleh bahasa semua binatang. Semua binatang dia boleh bahasa. Bahasa lembu, bahasa burung, bahasa itik boleh berlaku. Lepas tu bahasa dunia ni, dalam dunia ni bangsa mana-mana dia boleh berlaku. Tak kira dia waktu tu. Ni kita kira hak betul ni Nabi SAW. Tak. Dia tulis dalam bahasa Arab. Orang mari dia tidak tahu, dia suruh sahabat baca. Dan tak ada siapa dia ragu pun dia tu rasul walaupun begitu. Sahabat-sahabat tak ada ragu. Tidak ada jadi muskil dah. Kata pada sangat terima wahyu daripada Allah. Tak kata boleh ni. Bapa tak boleh baca sendiri ya? Tak ada siapa dia muskil. Tak ada siapa dia muskil. Supaya tak muskil, dah dia Nabi dah kata lebih sangat boleh berhubung dengan Tuhan. Apa yang supaya kita makan, minum, nikahnya. Tak ada muskil waktu tu. Tak ada muskil. Dia nak cerita sini yang boleh terjemah tu. Kalau hak surat Nabi pun boleh terjemah, hak Nabi ni hak daripada Allah lah. Hak sebenarnya, hakikatnya dia terima. Hak tafsir Taurat tu pun dia terima juga. Sebab Taurat tu dalam bahasa Ibrani. Dia suruh baca. Kalau dalam bahasa Ibrani, siapa dia nak faham? Tentulah dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arab tu kepada dia sudah terjemah dah tu. Terjemah. Gitu dia nak baca. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Ahlul Kitab baca Taurat dengan bahasa Ibrani. Tu lagi terang. Ahlul Kitab tu dia baca Taurat dengan bahasa Ibrani, asal lah. Dan mereka mentafsirkannya, yakni menterjemahkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Gitulah. Rasulullah SAW kata, jangan kamu benarkan Ahlul Kitab dan jangan kamu dustakan. Tak boleh main. Hak dia baca tu kitab Taurat itu daripada Allah dan kalam Allah hak sebenarnya. Jadi hak sebenarnya kita, kalau kita tidak erti, tidak pasti, kita jangan benarkan, kita jangan dustakan. Hak tu hak sebenar. Kalau kita boleh pastikan tak apalah, tapi kalau kita tak boleh pastikan, jangan benarkan. Sebab boleh jadi dia selewengkan, ataupun dia terjemah tak betul. Dia selewengkan. Boleh jadi juga dia betul. Jadi kalau kita dustakan dia, boleh jadi dia ayat tu betul. Kalau betul bermakna kita mendustakan kalam Allah. Tak kena tak betul. Tak kena. Cuma kena kata gini ya, secara umum, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Secara umum gitu. Untuk nak mengesah, hak tu kerja orang yang pandai. Kerja orang yang pandai. Orang tak pandai dia duduk setara tu. Duduk setara tu. Riwayat daripada Ibn Umar dibawakan kepada Nabi SAW. Ni banyak kali dah juga kita jumpa dalam bab hudud ke apa semua tu. Maknanya puak-puak dia ni sudah tinggalkan, dia ubah ajaran, dia tak pakai lah ajaran Taurat itu, tinggal ada dalam Taurat saja. Iaitu dia buat hukum sendiri. Buat hukum sendiri dengan cara comot arai di muka tu, ataupun macam-macam bentuk penghinaan terhadap orang yang berzina tu. Gitulah. Kami susuklah sama-sama kami hak mana pandai tu tahu benda tu, tapi tak oyak orang ramai. Kalau orang bawah-bawah dijalankan hukuman yang sebenar,
Kalau orang atas-atas, orang kaya kau, orang bangsawan kau, pakai hukum lain. Orang ingin. Begitulah. Nabi SAW kata, suruh ambil Taurat tu. Hak tadi lah juga, hak tadi lah. Hak dalam tajuk tadi. Hak dalam tajuk tadi. Cuma sini lebih panjang, lebih detail. Nabi SAW pun suruh baca Taurat. Dia nak ayatnya hak hukum, hak Islam ni, hak Islam jalankan, itu serupa je ada dalam Taurat pun ada juga. Apa alasannya kamu tak terima Islam ni? Kalau nak kata hukum dia tu kerah kau gapo, dalam kitab Taurat, kitab suci ikutan agama kamu tu pun ada juga benda ni. Maka kami menjalankan hukum ni ikut betul. Kamu pun ada juga, cuma kamu tak ikut, kamu tak pakai hak tu. Kamu tak pakai. Nabi SAW nak kata hukum ni, hak kami buat ni, hak ni lah hak sah, hak berjalan. Dan hukum ni bukan kepada orang Islam saja, orang kafir pun kena juga. Hak duduk dalam negara Islam kena juga. Cumanya dia suruh ambil Taurat tu nak ayat sebagai nak menguatkan lagi hukum Islam serupa je, hukum daripada Allah ni serupa. Cuma kamu baca dalam kitab kamu sendiri, ada lagu tu juga. Jadi kamu pun kena melaksanakan hukum yang sama. Bukan makna Nabi SAW nak kata hukum untuk dia tu dipakai ikut cara dia. Dah, nak ayatnya hukum dia tu serupa dengan hak ada dalam kita ni. Ada dalam kita ni, serupa hak Nabi SAW dia amalkan, serupa. Jadi maknanya hukum tu perlu dilaksanakan. Kalau kamu tidak Islam pun kamu, kalau betul-betul ikut kitab kamu, kamu kena laksanakan. Gitu. Apalagi sekarang ni hukum agama kamu pun begitu, duduk terikat dalam negara Islam pula yang pakai hukum lagu ni, lebih-lebih lagi lah. Kena terima hukuman ni. Gitu maksudnya. Satu golongan yang lain dia kata hukuman hudud ini kepada orang kafir ni mengikut keadaan dia, dia pegang lagu mana. Kalau dia sudah ada hukum dah daripada kitab suci dia, ada agama dia, lagu tu kita kena pakai lagu tu. Hak sini Nabi SAW pakai mengikut ada hak dalam kitab dia. Kebetulan hak kita buat ni ada dalam kitab dia, jadi kena pakai hak kitab dia. Begitu. Nabi SAW ni pakai ni pun pakai hak kitab dia lah. Bukan maknanya terikat orang kafir ni dengan hukum Islam ni. Kalau agama dia tu kata tidak lagu tu hukumnya, kita tak kenakan hukum. Dia faham gitu. Jadi ada dua golongan lah dalam masalah ni. Imam Syafi'i dia mengatakan dalam perkara ni, dalam masalah Syafi'i pun gitu. Dia kata orang kafir ni kafir apa ni, dia ni orang panggil muhsan, ihsan itu. Salah satu syarat ihsannya iaitu dia kena Islam. Itu mengikut Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata tidak. Muhsan ni hak nak kena rejal ni, nak kena ni kan hukuman rejal ni, hak nak kena rejal ni dia kena muhsan. Jadi ihsan tu apa? Lagu mana? Syaratnya orang yang sudah berkahwin secara sah. Tak kira dah dia Islam ke dia tidak Islam ke. Dia Islam ke dia tidak Islam ke, asalkan dia sudah berkahwin secara sah cara dia. Dia takkan dalam menikah cara seperti cara kita, cara dia lah asas sah. Di kalangan dia tu maka muhsan. Bila muhsan kena rejam walaupun dia tidak Islam. Imam Abu Hanifah kata tak, syarat ihsannya dia kena Islam. Selain daripada hak lain-lain kena akil balik gapo ni itulah. Iaitu dia kena Islam. Maknanya kalau orang tidak Islam tak kena. Tak kena. Hukuman tu tak kena. Sebab apa? Sebab dia tidak muhsan. Yang ni hukuman rejam tu tak kena. Hukuman rejam tu tak kena. Tapi kalau hukuman sebab boleh jadi kena. Kenalah. Kalau dia tu tidak muhsan. Kalau muhsan tidak kena rejam. Lepas tu lepas gitu saja kok. Masalah lepas itu soal lain. Dia boleh ada hukuman lain, takzir kalau kita kata boleh lah tu. Tapi atas nama rejam ni tak. Sebab apa? Sebab salah satu syarat untuk ihsannya ialah dia kena Islam. Sebab apa? Seseorang tu tidak sempurna, kematangan dia tu, fikiran dia tak sempurna kalau selagi tidak Islam.
Akil. Kalau gila tak kira, tak kena. Dia berakal. Itu syaratnya. Mana cerdik betul, sempurna betul, dia merdeka. Kalau tidak merdeka tak kena. Mana bebas betul, merdeka sungguh. Lepas pada tu dia balik. Balik. Bukan budak-budak tak faham, tak erti apa satu. Mana kalau dia merasa ini nikmat pun dia merasa sungguh-sungguh dan dengan faham betul. Lepas tu Islam pula. Ini semua ni pencegah belaka ni. Ada akal akan mencegah buat benda-benda yang macam tu. Bila balik dia matang, dia faham benda tu. Jadi dia tidak akan buat tak tu kan. Bila merdeka dia boleh nikah bebas, dia nak apa, tak ada halangan kan. Dia boleh pilih siapa dia nak. Islam satu lagi yang menghalangnya seseorang itu daripada melakukan perkara yang tidak baik. Kalau tak ada Islam, maknanya tidak ada. Ni ada ni tempat bocor ni, tempat terbuka ni. Menyebabkan manusia ni jadi tidak sempurna dalam penilaian dia. Imam Abu Hanifah kata tak. Sebab tu Imam Abu Hanifah ni kalau dalam masalah pelaksanaan hukum had ni payah sikit. Dia alah kepayah. Alah kelepah lah, alah kelepah. Kalau ada jalan ada ruang ni, begitu macam ni misalnya. Tetapi kalau hadis ni dia nak pakai lagu mana? Hadis ini dia kata kerana ada dalam Taurat tu. Dan dia mengikut agama tu. Atas dasar agama tu memang kena rejam. Sebab tu kata dia, bukan kerana agama kita ni paksa. Tak. Kerana agama dia tu lah. Kalau dalam agama dia tu tidak lagu tu tak. Gitu. Ini maknanya hak dalam hadis-hadis hak kata rejam gitu begini ni, ini untuk orang yang muhsan. Untuk orang yang muhsan yang ada satu lagi syarat tambahan daripada orang lain terima hak lain-lain tu, iaitu Islam. Kata dia, mengikut pendapat dia aja. Gitulah. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i, dia buat dalil dah lah ni. Buat dalil dah ni menunjukkan orang kafir ni pun kena juga kalau duduk dalam negara Islam, kena mengikut hukum Islam. Jadi muhsan tu dia sudah kahwin dah secara sah, kena rejat. Buktinya ni Nabi SAW rejat. Tak ada timbul pun masalah dia ni tidak Islam ke dia ke apa. Tapi dia mau tu jawab, dia kata ni sebab ada dalam Taurat. Itu duduk situ khilafnya. Imam Syafi'i kata tak sabit. Taurat tu nak ayatnya nak menguatkan hak kita lagi. Fahkum bima anzalallahu ilaik. Tuhan suruh hukum ni mengikut hak Tuhan turunkan kepada engkau. Engkau tu ke dia Quran lah. Dan lain-lain lagi, hak wahyu-wahyu hak lain, hadis kita kata. Hak tu tak ada kena mengena dengan kitab dia tu. Cumanya hak ni ayatnya lagi patutlah kamu kena tunduk kepada hukum Islam ni, sebab dalam kamu pun lagu tujuh. Kalau kamu pakai sungguh agama kamu tu lagu tujuh, kamu lebih-lebih lagi lebih pada orang lain lagi lah. Kalau orang lain pun kena. Gitu dia faham. Yang ni dalam masalah hukuman hudud ini, orang kafir pun hak duduk dalam negara Islam dia terikat dengan hukum Islam juga. Itu dia. Terikat dengan hukum Islam. Bukan terikat dengan hukum lain. Tak. Bukan apa ni hukum Islam ni berkait dengan nikah kahwin saja, bukan begitu. Bahkan hukum had serupa orang lain. Kalau tak boleh riba, tak boleh belaka. Orang kafir pun tak boleh. Sebab dia berkait dengan masyarakat tu. Kalau hukuman angkat tangan kafir. Bukan khusus dengan orang Islam. Orang kafir pun begitu juga. Seperti mana kalau sekarang ni, bila-bila masa pun kalau kita pakai undang-undang tu, semua orang kena, tak ada beza. Bangsa goni kau, agama goni, tak kira, serupa aja. Kalau dia kena denda lah. Kalau kes dadah tu kena mati, hukuman mati lah. Gantung sampai mati, tak kira lah siapa-siapa agama gapo, bangsa gapo, kan gitu. Hak ni pun bila jadi hukum negara gitulah. Tak apalah. Hak Imam Bukhari naknya hak tadi itulah, iaitu dia suruh baca kitab Taurat tu. Apabila baca dengan makna dia, dengan terjemah dia, hak tu dia naknya. Hak lain tu masuk dalam bab lain berapa kali dah hak mari ni. Ini bab sabda Nabi SAW, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama as-safaratil kiramil bararah. Tadi ana sudah sebut dah. As-safarah itu ada dia jamak safarah, supaya kafarah jamak kafir, fajarah jamak fajir,
Ini safarah jamak safir. Safir itu dia ada banyak makna. Antaranya makna dia buka kepala, tak pakai tudung, tu safir juga. Safir juga dengan makna penulis. Hak tu lebih banyak. Dengan makna penulis safir. Jadi safarah penulis-penulis. Lagi satu lagi safarah jamak kepada safir. Safir itu makna duta, utusan. Di situlah dia ada perbezaan di sini. Ada perbezaan dari segi menterjemah dan mentafsirkan. Imam Bukhari ni dia memang lagu tu pelik lah. Dia mari dekat-dekat tadi kan, cara terjemah ni tengok tak serupa. Tak serupa. Perkataan ni ada dalam Quran. Tadi kita belek apa ni? Di sini kalau dalam kitab ni cuba tengok sini dulu. Cuba tengok sini dulu. Ma'as safaratil kiram huwa kadha lil akthar wal awwal min idafatil mawsuf ila sifatihi wal murad bis safarah al katabah jam'u safir mithlu katib yani waznahu wa ma'nahu. Begitu. Lepas tu dia sebutlah hak sini maksudnya yang menukilkan daripada Lauh Mahfuz. Dan mereka tak apalah tu. Kalau kita perhatikan dalam surah Abasa, tadi ana belek di sini. Kita belek di sini. Ni pimpinan Ar-Rahman. Kalau ada tafsiran lain lagi boleh tengok lagi. Dia tak serupa. Kebanyakannya orang tafsir gini. Supaya kita tengok tadi. Ni kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dhakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Maknanya betul-betul Quran ni ma'as safaratil kiram ni ada dalam hadis ni betul-betul ada di dalam lafaz Quran. Safarah kiram bararah. Ni ma'as safaratil kiramil bararah ada dalam Quran. Baik, kita baca terjemahan dia. Janganlah melakukan lagi sedemikian itu. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan. Dalam bracketnya yang mencukupi. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Ayat-ayat itu tersimpan dalam nuskah-nuskah yang dimuliakan, yang tinggi darjatnya, lagi suci dari segala gangguan. Biaidi safarah, di sini terpelihara di tangan malaikat-malaikat. Dia terjemah begitu, yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz. Biaidi safarah. Lepas tu sifat malaikat tu dia buat dalam bracket, malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Di sini ini salah satu terjemahan. Apabila terjemahkan dia boleh jadilah hak ni kata gini, hak ni kata gini. Tetapi bagi ana hak lebih tepatnya safarah di sini makna penulis-penulis manusia, bukan malaikat. Di sini tak apalah, ini hak dia, betul lah, betul juga dalam kitab-kitab pun ada, lagu ni pun ada. Cumanya ana rasa lebih sesuai iaitu kalau kita kata safarah ni manusia ni siapa? Sahabat-sahabat tu yang menulis wahyu. Sebab apa? Fi suhufin mukarramah. Suhuf, hak sebut suhuf ni lagu mana? Hak sudah jadi kitab dalam bentuk tulisan tu. Lepas tu dia dikata fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Marfu'atin bukan makna di tempat yang tinggi, tidak semesti makna begitu. Makna kedudukan Quran itu tinggi. Marfu'atin mutahharah, lagi suci, terpelihara di tangan malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz. Yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz itu dia pakai dengan makna safarah itu malaikat tu pun tulis juga. Sebab itu menyalinnya. Salin daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz. Padahal tak ada sini. Kalau nak kira hak dengan tepat, safarah tu tulis berpandukan, dia salin daripada Lauh Mahfuz. Itu tak ada tu. Sebab tu anak kata hak lebih tepatnya iaitu daripada di tangan penulis-penulis. Ini menunjukkan kelebihan sahabat-sahabat menulis wahyu tu. Termasuklah Sayyidina Muawiyah yang dibenci sangat oleh Syiah tu. Kalau kita kata hak ni malaikat, tak ada lah hak ni. Tak ada kelebihan mana. Ni kelebihan besar Tuhan sebut dalam Quran sendiri. Dan hak lebih banyak makna safarah ini makna penulis. Safir dengan makna katib.
Bukan dengan makna safir, daripada safir mufrad dia. Kalau safir, sesuailah malaikat. Orang yang kata malaikat tu dia kata safarah ni daripada safir itulah. Tu tak apa, kita tidak persoalkan. Malaikat tu memanglah istimewa dah. Malaikat tu ambil daripada Lauh Mahfuz, Jibril ke apa yang mari tu memanglah. Hak manusia ni pun memang istimewa juga berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fi suhufin mukarramah, maknanya mulia dia ni. Bukan dalam suhu malaikat wak mari itu saja mulia je, sucinya. Bahkan suhuf Quran yang ada ni pun mulia juga. Ada. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Serupa dengan hal ni. Tetapi apabila kita terjemahkan gini kait dengan malaikat, supaya itulah juga la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun tu dikatakan malaikat setengah-setengah. Tidak boleh menyentuhnya kecuali oleh orang-orang yang suci, malaikat maksudnya. Padahal ahli tafsir yang lain kata illal mutahharun itu hak mana-mana hak kata tak leh, tak ada air semaya, tak leh kotor tu al-mutahharun tu orang. Bukan kait kena menggunakan dengan malaikat. Supaya ni juga. Khilaf ni malaikat kau manusia. La yamassuhu illal mutahharun, situ pun ada khilaf juga. Supaya ni juga. Cuma atas kita lah, kita nak kata hak mana lebih sesuai. Di situ. La yamassuhu illal mutahharun, situ bagi ana hak lebih sesuainya malaikat. Situ. Bukan orang. Kalau orang kuat benarlah dalil bagi orang yang kata tak boleh. Orang hak tidak suci ni. Hak tidak suci dalam keadaan kotor, berhadas besar ke berhadas kecil ke, kuat benar muka ada dalam Quran. Benar. La yamassuhu illal mutahharun. Tetapi Allah SWT cuba tengok siap dan sibak ayat itu. Tengok sebelum pada tu, tengok selepas pada tu. Dia cerita tentang gapo. Situ kita kena perhati. Dan yang keduanya, itu ayat tu cerita tu. Sebab dia nafi tu bukan nahi. La yamassu. Kalau nafi, kalau nahi la yamassa. Begitu. Dia kena kata gitu, bukan la yamassu. Ini la yamassu. Bila nafi, dia memberi makna cerita. Bila cerita, mana tak ada orang yang boleh menyentuhnya kecuali oleh orang-orang yang suci. Kita boleh sentuh tu, orang kafir boleh sentuh. Maknanya Tuhan raya tak betul lah pula. Kalau cerita, maknanya jadi tak betul lah. Sebab dia kata tak boleh sentuh, sedangkan orang boleh sentuh pula. Hak tak boleh sentuh tu maksudnya hak ambil daripada Lauh Mahfuz tu. Tak ada jin ke iblis ke syaitan ke nak boleh sentuh, nak boleh baiki, nak boleh ubah. Tak ada. Terjamin maksudnya Quran hak mari daripada alam atas tu kepada Nabi SAW, itu makna terjamin. Gitu. La yamassuhu illal mutahharun, bahawa ada makna. Kita baca ayat sebelum pada tu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi lawh. Tu. Cuba baca sebelum pada tu dan selepas pada tu. Kita akan dapati itu cerita Lauh Mahfuz. Cerita Alan tentang Quran pada masa tu. Bukan Quran dalam bentuk Quran ni. Tak apalah tu. Nak rayaknya ulama ada khilaf. Al-mutahharun tu malaikat ke ataupun manusia. Sini pun safarah ni pun lagu tu juga. Tapi hak safarah ni anda lebih setuju safarah ni dengan makna orang. Sebab Quran itu kan ditulis. Kalau rayak malaikat tulis untuk apa? Malaikat tulis. Kalau dia tak tulis pun boleh. Kena saling juga benar kau dia. Jibril tu. Mana ada sebut salingnya, dia saling tengok Lauh Mahfuz. Mana ada sebut? Tak ada. Kena saling juga benar kau. Saling ni tulis ni orang. Sesuainya. Malaikat tu dia, Allah SWT boleh buih sekaligus gitu. Dia boleh ingat selalu. Gitu. Lepas tu kalau kita kata salin dengan maksud bukan nak bui ayat saja kepada Nabi SAW, tak ada dalil yang menunjukkan apabila Jibril itu mari selain daripada bacaan yang dia bui, dia mari pula surat. Ni lagu ni tulisnya. Pak aku tulis lagu ni. Ada ke lagu tu? Tak ada. Dah tak ada. Lebih baik kita kata safarah ni manusia lah. Pasal dia manusia, sahabat-sahabat lah. Menunjukkan sahabat tu ada kelebihan dari sudut tu. Dari sudut tu ada sahabat-sahabat yang terlibat dengan penulisan Quran ini. Hak Nabi pilih itu, mereka adalah orang-orang yang istimewa berdasarkan Quran. Jadi setuh orang ni jadi lagu mana, kata huduh ke orang ni jadi lagu mana.
Bolehlah kita nak buat dalil. Tapi kalau kita kata malaikat, tak ada apalah, orang nak maki, nak kata apa pun. Maki Sayyidina Abu Bakar, tak boleh lah. Tapi kalau maki Muawiyah, tak apa. Pula jadi lagu tu. Kalau kafirkan Muawiyah, tak apa. Kafirkan Sayyidina Abu Bakar, jadi kafir. Kafirkan Muawiyah, ni kalau berdasarkan ayat ni, tak boleh dah lah. Muka Tuhan kata kan. Kiramin bararah tu. Bila kita kata kafir, takkan kiram bararah kafir. Maknanya kita lawan Al-Quran. Situ benda. Dengan sebab itu hak tu hak lebih molek. Dan Nabi SAW pilih, dia tidak sembarangan. Bukan ikut ada dah. Dia pilih tu maklum dah. Sehingga sampai ke ni pun kita tahu siapa penulis-penulis wahyu. Tahu. Mana mereka itu istimewa. Tak apalah. Wa zayyinul Quran bi aswatikum, dan kamu hiaskanlah Al-Quran itu, comelkan Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayat apa ni? Imam Bukhari nak ayat gam dia tajuk ni. Masih lagi tentang kalam Allah. Masih lagi tentang kalam Allah. Kalam Allah itu dia tidak makhluk. Kalam Allah itu salah satu sifat dia. Dia tidak serupa dengan makhluk. Tetapi orang yang mengaji Quran, yang baca Quran ni kan ada macam-macam. Bila kata mahir, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir tentang Quran ataupun dengan Quran. Mana ada orang tak mahir kan? Memang pun dalam kenyataan pun gitu. Ada orang kokak-kokak baca tu kan, takkan mahir lagu tu. Dia baca apa? Kalam Allah yang suci. Yang suci, yang sempurna. Lepas tu nampak tidak sempurna tu, kokak-kokak tu. Kokak-kokak tu dia. Lepas tu Imam Bukhari nak ayatnya. Itu kalam dia, suara dia, sebutan dia, lidah dia. Lepas tu makhluk. Lepas tu tu Imam Bukhari nak bagi tu. Beza beza di antara hak kita sebut, lidah kita, suara kita, hak tu sifat makhluk. Hak tu makhluk. Hak tu tidak Quran tu, hak tu. Lidah tu tidak Quran tu. Suara tu suara kita atau usaha kita. Pada atau tidak pada bergantung. Sebab itulah ada kurang, ada lebih. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala boleh kalau kita sifatkan dengan kurang? Tak boleh. Ni boleh. Orang ni mahir, orang ni tak mahir. Boleh kita kata kan? Dia nak dia pergi situ. Lepas tu bila hiaskan Quran dengan suara kamu, pas suara orang serupa kau. Baca kalam Allah tu lah. Baca Quran tu lah. Tapi tak serupa kan? Hak ni sedap suara, hak ni tak sedap. Hak ni belajar pun. Tajwidnya, qiraatnya, belajar macam-macam. Belagunya tak sedap macam. Memang suara dia tak sedap. Pas suara dia tu termasuk dalam sifat Allah kau? Tak. Tidak kan? Hak tu makhluk. Tetapi apa yang dibaca itu bukan makhluk. Kalam Allah. Itu Imam Bukhari nak ayat. Ya kita kena faham. Beza dianya. Kalam Allah hak mana? Bila kita kata kalam Allah ni hakikat Quran itu. Quran itu. Cuma nak suruh mudah kita kata kalam Allah. Nak suruh mudah kita kata kalam Allah. Tak segi banyak kecil. Kalau nak kira sebenar kalam Allah tu macam mana? Situ kita sudah bicara panjang dah sebelum pada ni, tidak perlu diulang lagi lah waktu tu. Lepas pada tu Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada suka sekali kepada sesuatu ma adina, yakni kama adina ataupun mithla ma adina. Ma tu mana sebagai mansub min al khafid, makna dengan takkid mithlama, seperti mana dia suka dengar seorang nabi yang sedap suara dia baca Quran lepas tu derah pula. Allah SWT maknanya di sini menunjukkan Allah SWT kenal sangatlah orang ngaji Quran tu. Dalam banyak-banyak orang ngaji Quran tu Allah SWT paling kenal sekali, suka sekali. Hak mana? Iaitu bacaan seorang nabi yang sedap suara dia. Dia baca derah. Dia baca derah. Hak kata baca derah saat ni Imam Bukhari nak, kita nak kira hak Imam Bukhari nak ni sini. Maksud dia baca derah. Derah kohor. Siapa dia buat? Perbuatan siapa? Perbuatan orang tu, nabi tu. Jadi derah kohor tu hak tu disandarkan kepada manusia, makhluk. Tetapi apa yang dibaca Quran itu kalam Allah. Hak tu bukan makhluk.
Dia nak pergi situ belakang ni. Sedap suara. Maknanya ada hak tak sedap kan? Ada hak tak sedap. Sedap tak sedap tu, itu sifat makhluk, manusia. Hak Allah SWT tak boleh kita kata kalam dia tu tak sedap. Semua comel belakang, molek belakang. Hak mana-mana pun, hak tak sedap tu orang tu baca. Hak tu dia nak cerita situ. Nak pergi situlah lagi. Lepas tu riwayat daripada beberapa orang ni, Zuhri ambil cerita tentang Aisyah. Ahlul If kata ke dia tu, tak apalah, ni pun kita sudah bincang dah panjang berapa kali dah jumpa ni. Aisyah pun kata dia tidurlah pada ketika tu. Dia yakin dia ni memang tak ada salah apa-apa dan Allah SWT akan melepaskan dia. Tapi aku tidaklah suka siapa Allah SWT ni akan waktu Quran yang akan dibaca wahyan yutla. Kalau tak kira kat kuasa aku ni tidaklah layak, tidaklah selayak tu sehingga disebut di dalam Al-Quran cerita tentang dia tu yang dibaca. Yang di dalam apa ni, wahyu matlu, maknanya dalam wahyu matlu, yang ni Quran, bukan sekadar dia duk ingat ke hadis kau gitu je lah. Nabi SAW akan kata dia ni tidak bersalah, tidak begitu. Rupanya Quran mari berkait dengan dia, berkait dengan dia. Jadi wahyan yutla, wahyu yang dibaca, yang membaca tu siapa? Kita lah. Baca dalam semayang, di luar semayang kan baca. Baca. Bacaan itu Imam Bukhari nak kata bacaan itu, tulisan itu, dakwah itu, khetah tu, sedap tak sedap tu, terang tak terang, kohar derah tu, hak tu sifat makhluk. Nyata tu hak tu daripada makhluk manusia, bukan pada kalam Allah hak sebenar tu, tidak. Hak tu tidak. Lepas tu tak apalah, beberapa ayat, 10 ayat tu dia kata. Lepas tu riwayat daripada Bara', dia kata saya dengar Nabi SAW baca dalam sembahyang Isyak wat-tini waz-zaitun. Dia tak pernah dengar suara yang lebih comel suaranya, lebih sedap suaranya atau bacaannya daripada Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi SAW kata tadi Allah SWT paling suka, tak ada dia suka pada apa-apa, serupa dengan suka kepada bacaan seorang Nabi yang molek bacaan dia, baca derah tu. Maksudnya Nabi SAW sendirilah. Sebab kalau orang lain seperti dia nak baca Qurannya adalah mayanya mana, Nabi dulu pun tidak baca tu. Tentulah Nabi. Lepas tu sahabat ni pula kata tak ada orang yang lebih sedap, lebih comel bacaannya. Maknanya Nabi SAW lah, tak ada orang lain lah. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahawa sembahyang Isyak tu baca derah. Kalau tidak sahabat tak tahu mana dia baca wat-tini waz-zaitun. Lepas tu dia sebut derah baca. Jadi sedap kau tak sedap, comel kau tak comel, Imam Bukhari nak pergi situ. Ini sifat bacaan manusia. Dan hak tu tak ada kena-mengena dengan sifat Allah, kalam Allah. Kalam Allah tu Quran yang dibaca tu, ya, hakikat yang dibaca. Begitu. Dia pergi situ macam. Seterusnya ni pun lagu tu juga. Nabi SAW mengangkat suara dia baca derah lah. Orang-orang musyrik pun hak dengar tu dia maki lah. Maki Quran. Dan orang yang bawa Quran, yang ni Nabi sendirilah dia maki, ataupun malaikat Jibril termasuklah. Maka Allah SWT pun suruh Nabi dia baca tengah lah, tidak derah. Tidak derah dan tidak kohar benar. Kalau baca jadi derah tu jadi fitnah pula. Jadi hak molek-molek, hak suci ni boleh dikata huduh oleh orang. Hak dia nak pun gitu juga, boleh berderah, boleh kohar. Nabi SAW boleh berderah. Bila Allah SWT suruh dia kohar, biar sederhana tu kan Nabi pun ikut lagu tu lah. Nak ayatnya hak tu sifat manusia, hak baca, bacaan itu. Imam Bukhari nak pergi situ. Hak tu kita kena ingat sama Imam Bukhari. Kalau dia nak ayat gua tu jauh pergi pun, banyak pun, situ dia nak menyabitkan hak tu. Apa yang dia dakwa, ini bukti-bukti dia lah. La tajhar, yang diisnadkan fi'il jahar itu kepada engkau. Engkau tu siapa? Orang.
Mana perbuatan itu adalah perbuatan orang. Tidak boleh kita kata segala-galanya apabila berkait dengan Quran itu segala-galanya Allah SWT berlaku. Berkait dengan sifat Allah SWT berlaku. Tak boleh, tak kena lagu tu. Situ maksud dia sini. Ya Nabi SAW baca derah tu, dalam hasyiah nombor 3 ada sebut, mana ada kitab ni boleh tengok. Nabi SAW bersembunyi, ada ketikanya lah, di zaman awal Islam tu. Wa kana yarfa'u sautahu. Nabi SAW baca derah tu buat apa? Boleh jadi untuk menegakkan sunnah. Asal dianya gitulah, supaya sahabat-sahabat ni kalau agama pun boleh dengar molek, terang molek, tidak keliru. Iaitu yang pertama, pendapat ulamanya. Yang keduanya, boleh jadi Nabi SAW fikir mereka tidak dengar, sahabat-sahabat ni tidak dengar, jadi dia baca derah tu nak suruh pendengar, bukan dengan maksud memang dia baca derah tu kalau orang kafir dengar biar dia supoh Quran. Tidak maksud gitu asalnya. Wa imma istighraqan. Yang ketiganya boleh jadi dia ni tenggelam dalam kelazatan bacaan Al-Quran. Semaya dia tu dia jadi tak perasan lah waktu tu, jadi derah. Oleh kerana dia zauq sangat tu, jadi derahlah bacaan dia. Dan sahabat-sahabat pun suka nak dengar. Boleh dia belajar selalu di situ, tidaklah kata kena belajar suku pula. Dalam semaya pun boleh belajar dah. Itu maksud asalnya. Bukan Nabi SAW nak dedahkan Quran itu kepada makih hamun orang musyrikun, tidak. Tetapi apa yang berlakunya sebaliknya. Begitulah. Maka Allah SWT pun suruh dia ubah. Ubah tu dalam ayat yang lain lah. Sebelum ni kita sudah jumpa dah ni, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Lepas pada tu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia riwayat kepada orang hak bawah dia tu. Mana orang hak bawah dia ni suka lagu ni, dia pun suka lagu tu juga. Sebab itulah Nabi SAW pernah kata ke dia dulu, ini suka perah kambing, buat pergi padang yang luar, tempat tak ada orang tu, kalau pergi sana mubah. Ban untuk sembahyang ni, maknanya di sini kita tahulah daripada sini sunnahnya, maknanya kalau tidak mesti untuk nak panggil orang ban ni. Sunnah bukan untuk panggil orang saja. Kalau tak ada nak panggil orang, seorang kita pun sunnah juga. Sunnah juga. Macam sini. Yang ni ban ni adalah di antara perkara yang menyempurnakan sembahyang, yang melengkapkan sembahyang. Bukan untuk nak panggil orang saja. Jadi kalau kita seorang pun ada juga ban seperti di sini. Kamu angkatlah suara kau ban, derahlah. Kalau sejauh mana suara kamu pergi, sejauh tu ada jin dan manusia dan lain-lain lagi, segala benda semuanya jadi saksi kepada kita. Semuanya jadi saksi tentang kebaikan yang kita buat itu pada hari kiamat nanti. Farfa' sautaka bin nida. Imam Bukhari nak ceritanya hak nida. Nida tu boleh berderah, boleh kohor kan. Akan hak berkait dengan suara. Quran pun lagu tu juga boleh berderah, boleh kohor. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan suara kita. Dia berkait dengan suara kita. Sebab itulah Nabi SAW suruh dia berderah. Memang dia boleh berderah. Manusia dia boleh berderah, boleh kohor, baru ada faedah. Dia suruh tu. Kemudian dalam nidak itu, hakikat dianya ajaran. Dianya ada juga di dalam Quran itu. Walaupun dengan lafaz tertib lagu tu tak ada, tetapi hakikat dia tu, apa yang tersebut di dalam azan itu, ada Allah Akbar, ada wala zikrullahi akbar, dan sebagainya, banyaklah. Asyhadu an la ilaha illallah, ada la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada. Hayya 'alas salah, ada berlaku tu. Makna kata-kata kandungan dalam azan tu ada dalam Quran. Jadi seperti mana ban ni kita boleh berderah, boleh kohor, ada hak sedap, ada hak tak sedap. Dia berkait dengan suara. Quran itu pun lagu tu juga. Imam Bukhari nak ayat tu lah. Lepas tu kalau kita baca Quran, jadi saksi juga. Segala sesuatu jadi saksi juga. Kalau kita duduk mana-mana, jadi saksi berlaku. Bukan azan tu saja. Di sini dia nak ayatnya bukan azan tu saja. Lepas tu bila semaya, bacaan tu mesti ada lah dalam Quran, dalam semaya tu.
baca Quran tu mesti ada. Nak baca Quran tu nak baca derah kokoh pula. Mana boleh baca derah, boleh baca kokoh kan? Ya, kalau semaya tu semaya maghrib baca derah. Kalau semaya tu semaya zuhur baca kokoh. Walau bagaimanapun hak dia nak cerita di sini, segala kebaikan yang kita buat itu disaksikan belaka. Begitu, bukan hak baik saja, hak buruk pun lagu tu juga. Dalam dalil-dalil yang lain banyaklah hak buruk pun disaksikan juga. Pada hari kiamat nanti. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, kata Nabi SAW membaca Al-Quran dan kepala dia di dalam haribaanku. Aku pada ketika tu mari kotor. Aku pada ketika tu mari kotor. Jadi di sini dia nak ceritanya Nabi SAW baca Quran. Hak baca Quran tu siapa? Nabi. Nabi tu kan orang, makhluk. Allah dia sebut di sini Nabi SAW baca Quran. Dalam Quran beberapa kali dah kita jumpanya hak sebut disandarkan kepada manusia. Yang ni hak berubah-ubah, hak molek, hak tak molek tu dia berkait dengan manusia. Dan kepala Nabi SAW dalam haribaanku wa ana haid, pada ketika itu aku dalam haid. Hadis ini kita sudah jumpa dah dulu dalam bab taharah ke apa tu, sudah jumpa dah. Ada banyak tempat dah hadis ni. Babun faqra'u ma tayassara minal Quran. Sekatulah. Wallahu a'lam.